Apa khabar semua? Pertama kali saya terima kasih kepada pengacara majlis, yang terutamanya saya terima kasih kepada Yayasan Warisan Johor kerana menjemput kami untuk buat demonstrasi masakan pada pagi ini. Di petang ni saya ada sahabat saya atau saya punya abang ataupun saya punya rakan memang karib lah, iaitu Chef Joe. Semua orang kenal Chef Joe kan? Itu dia akan ada pada petang ni. So pada pagi ni saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua, kita akan buat dua resipi, iaitu resipi warisan negeri Johor. Salah satunya adalah botok-botok. Botok-botok kali ni tak pakai ikan tenggiri, kita pakai telur mayong. Kan sedap tu kan, mahal. Kalau sini kita tak harga, kita kata ala telur mayong je. Tapi kalau dekat Europe, kalau tenggiri orang putih, telur mayong ni besar satu Tupperware ni harga dia RM600. Itu dia panggil kaviar. Mayong ni kaviar juga kan. So dia mahal sikit. Kali ni kita makan resipi mahal sikit. So lepas tu kita ada satu resipi bamia. Bamia ni banyak. Satu, bamia dua, bamia tiga. Tengok cita rasa. Ada yang suka rempah, ada yang tak nak rempah. Ini kita buat standard. Itu semua. So, sebelum saya mulakan saya masakan hari ini, saya perkenalkan saya punya diri dulu. Nama saya Abdul Razak Abdullah. Memang daripada Yayasan Warisan Johor. Bukan Warisan Johor, Yayasan Pelajaran Johor. Dan saya selalunya saya dulu pada tahun 2006 hingga 2013-2014 saya banyak keluar di kaca TV, di Wanita Hari Ini, Gadis Melayu, Pencarian Gadis Melayu. Lepas tu saya ada dengan Nasi Lemak Kopi O bersama dengan Liu, Fizo Omar, dan saya dengan Aziz Desa. Lepas tu saya ada satu lagi program, iaitu Sajian Rasa kan, satu One Malaysia Best Kitchen. Itu dalam TV Al-Hijrah. Dan satu lagi ialah Halal Hijrah. Itu dalam TV Al-Hijrah. Okey. Dan lepas tu saya stop sebab saya masa pun kurang. Hari ni pun saya ada masa sampai jam 11 untuk saya gerak ke Taman Negara Darumpin, ada program. Balik tu saya akan ke Filipina. Balik Filipina saya akan ke Qatar. Semualah. Itulah kerja saya tu kan. Tukang masak macam inilah, kerjanya enteng kan. Pagi-pagi kita masak nasi goreng, tapi kita tak. Hari ni kita masak botok-botok. Boleh je yang mana dia biasa kenal dengan saya, kita masak ni semua okey kan. Boleh masuk kursus nanti pun okey. Kursus yang nak adakan kat Batu Pahat, dia minta kita buat sate. Macam mana nak buat sate tak masam. Kita ada teknologi tu, nanti kita boleh buat sama-sama. Boleh okey. Hari ni kita akan buat botok-botok. Botok-botok ni ini yang bila saya belajar dulu buat botok-botok, rupanya dia punya cerita botok-botok ni adalah kaedah masak. Resipi semua tahu, tapi kaedah masak. Ni kita ada bahan-bahan dia. Kita ada di sini, kita ada lengkuas, kita ada lengkuas, kita ada serai. Kan? Sini ada halia, kunyit, kita ada bawang putih, bawang merah, kita ada asam jawa, kari ikan, kerisik dan kelapa. Kegunaan kelapa dalam botok-botok ada dua. Satu blender, satu tak blend. Hari ni kita tak nak blend. Sebab satu, bila kita pakai kelapa, jangan sentuh dengan tangan. Nanti botok-botok tak tahan lama. Sebab tu kita pakai glove, sebab kita nak botok-botok tahan lama. Perkara santan ni, santan kelapa tak boleh disentuh. Sentuh dia rosak. Sebab tu kalau kita pegah pakai tangan kan kat rumah kan, memang sedap, tapi dia tak berapa tahan. So penggunaan minyak dalam ni pun perlu, sebab ini untuk mengekal ketahanan dalam botok-botok. Itu cerita dia. Dan daun kat sini yang chef Usop tengah buat ni, kita ada banyak daun. Cuma 2 daun kita tak dapat. Daun berbuas dengan daun mengkudu. Memang susah.
Iya ke? Allahu Akbar. Lain kali kita bagi tahu tapi kalau kat rumah masukkan daun mengkudu dengan buas-buas. Jenuh pergi pasar, semua pasar tak ada. Lepas tu tanya pula pasar yang jualnya Bangla. Buas-buas ada. Binatang buas kah? Bukan. Ini buas-buas daun lah kata. Kan. Di sini kita ada tenggek burung, kita ada selasih, kesum, kita ada daun ubi, pucuk ubi. Kita buat nanti. Dan kita balut nanti kita pakai daun pisang. Itu biasalah, semua tahu. Bila lipatan kita boleh buat lipatan jongkong. Lipatan jongkong macam biasalah, taruh lidi. Dan satu lagi lipatan lepat. Hari ini kita buat lipatan lepat. Senang, mudah Dan kita kukus, nanti kita bagikan. Okey. Resipi dia senang saja. Bahan-bahan ni yang penting bukan gram-gram tu sangat. Yang penting kaedah masak. Teknik masak. Itu yang paling penting. Itu yang kita datang ramai-ramai ni. Sebenarnya kita belajar yang betulnya kaedah memasak. Bamia, kaedah masak betul-betul nanti kita ajar. Boleh? Boleh kita mula? Boleh Dari dia. Semua nampak kan? Belakang skrin besar. Kalau tak nampak tak tahulah kan. Okey. So yang penting keselamatan. Macam tadi Tuan Noah cerita keselamatan. Kenapa chef pakai macam ni? Ini semua keselamatan. Okey. Ni mesti ada apron, kena ada. Kenapa pakai apron? Takut kotor orang cakap. Sebenarnya tidak. Apron ni adalah pelindung dua. Kalau kena minyak dia tak kena direct. Dia kena apron dulu. Buka apron buang. Kita selamat. Itu cerita apron. Kan sebab tu kadang pakai apron atas kan. Chef pakai separuh je. Kenapa chef pakai separuh? Belagak kan. Sombong kan, belagak pakai separuh. Tapi patutnya pakai penuh. Okey. Itu ceritanya. Sekarang kita gunakan kita punya ni, kita masak, kalau boleh kita buat 5 cukup. Muat lah 5 muat lah. Anak ramai kan, nak berasa kan. Kalau buat sikit-sikit orang kata kedekut kan. Chef ni kedekut kan. Kita bagi ramai-ramai. Okey. First kali kita panaskan minyak dulu. Okey, kita panaskan minyak. Kita pakai minyak Felda, minyak saji. Kita tuang minyak dia dulu kan. Pastikan permukaan semua lepas. Yang paling penting dalam kita punya pembuatan ni, rempah mesti garing. Kalau tak garing, jangan masuk yang lain. Pastikan dia betul-betul garing. Ini kata, orang kata air tangan. Bukan ambil tangan ni celup air, song. Bukan. Itu memang sedap. Sebab air tangan ada bakteria ni masuk, semua sedap. Kalau air peluh lagi sedap kan. Dia tak payah cuka kan. Ini kita buat sini, kita panggil air tangan. Air tangan. Ini saya cerita sebab ramai saya pergi, ada satu keluarga tu anak masak mak punya resepi. Tapi bila mak masak sedap, bila anak buat tak jadi. Dia datang kat saya, dia kata, "Saya buat tak jadi. Mak saya bagi resepi ni. Cuba tengok. Saya dah timbang chef, tak jadi." Memanglah timbang, tapi cara tu tak kena Cara macam mana mak tu masak bukan kerana dia letak barang. Kesabaran dia kacau sampai garing. Ni kita tunjuk So dalam kita buat ni, kita ambil bawang merah dulu. Bawang merah kita masukkan dulu. Masuk bawang merah. Kalau yang mana biasa masak, okey. Yang mana belum biasa masak, jangan lari. Dengar macam ni kadang lari kan. Jangan. So ambil 3 sudu bawang merah. Okey, kacau Jangan masuk apa-apa lagi. Bagi garing, baru kita masuk yang lain. Okey. Selagi dia tak garing, jangan masuk apa-apa. Kadang-kadang orang tanya, "Chef, garing tu macam mana? Nampak putih sama je." Betul. Bila minyak dah masuk dalam bawang, itu namanya garing. Bukan garing tu hitam. Bukan Bila ingat garing mesti hitam. Mampus kan? Nak masak kita hitam.
Orang Jawa kata ireng-ireng kok masak ni, tak sedap kan. Bila minyak tu dah berkurang, itu maknanya dia dah mula garing. Okey. So lepas tu kita masukkan kita punya bawang putih 1 sudu. Kacau je. Dia kenapa kena garing? Setiap kali kita masukkan barang-barang ni, dia akan mengeluarkan air. Betul tak? Bila keluarkan air, air tu tak hilang, kita dah masuk. Lepas tu di situ yang rasanya lari. So kita bagi garing dulu. Okey. Okay, Syam, tengok. So kita ada sini, lepas masuk bawang putih, kita ada masuk serai. Serai. Lepas tu baru kita masuk lengkuas, halia dengan kunyit. Okey, kita masuk serai dulu. Okey. Kalau tengok kat sini, nampak dia punya minyak dah berkurang. Dia makin lama, dia makin pekat. Itu maksudnya dia dah mula nak garing. Alright. So kita masukkan kita punya kunyit, lengkuas dengan halia. Bukan susah mana pun masak, senang je. Okey, kita ketepikan dulu. Ketepikan dulu Bila dah siap, kita tengok bagi garing betul-betul. Kan, bagi dia betul-betul garing. Selagi dia tak garing, jangan masuk apa-apa dulu. Bagi dia garing betul-betul. Lepas tu bila dah garing, baru kita masuk kelapa. Masuk kelapa, masuk kerisik. Okey. Kalau nak masuk kerisik dulu boleh, masuk kelapa kemudian pun boleh. Antara dua. Seeloknya masuk kelapa, kerisik. Sebab kelapa bagi masak, baru masuk kerisik. Okey. Lepas tu baru kita masuk kari ikan. Ni kita masukkan dulu. Bagi garing, tutup. Macam ni belum garing lagi. Ini nampak macam dah garing, tapi dia belum garing lagi. So bila dah masuk, kalau kering sangat, kita tuang air asam sikit. Itu je. Bagi dia basah sikit garing. Bagi garing, dia warna dia akan berubah. Dia akan jadi macam keperang-perangan sikit. Itu bau. Satu lagi orang kata naik bau. Bila goreng, dia naik bau. Kan? Ada wangi tak belakang tu? Bau kan? Nanti kita baru, bila dah naik bau, baru kita masukkan kita punya kelapa. Alright? Ini kira dah nak dekat garing. Macam ni dah nak dekat garing. Tunjuk sikit dekat dia orang bang. Dekat kamera. Itu dah dekat garing. Sebab minyak dah masuk dalam bawang. Minyak dah masuk semua, kita bagi garing lagi. Jangan takut bila masak. Selalunya bila tengok, nak masuk cepat-cepat. Masuk cepat-cepat. Bila dah masuk cepat-cepat tu, itu yang kita punya masakan rasa lari. Kejap lagi kita rasa. Tak sedap, bagi tahu. Kalau sedap, buat tak tahu. Okey? Ini dia dah sikit cantik ni. Dia dah mula garing. Kita bagi garing lagi. Orang kata bila nak siap? Memang masak kena sabar. Tak boleh nak cepat. Sabar. Baik bawang potong, bawang blender, bawang apa pun kita masuk dalam kuali, mesti ada sabar. Kacau ya pelan-pelan. Sebab tu kadang-kadang masak nasi biryani, masak rempah mamak, masak ni semua, mamak masak sedap. Bila kata kenapa sedap? Dia gini kan? Tapi tidak, sabar tu dia kacau. Kesabaran dia kacau tu. Ini sekarang ni bila kita dah siap, kita tengok dah okey. Okey bos. Ini presiden kita ni. Presiden Persatuan Jurumasak Negeri Johor. Saya cuma bawah-bawah aja kan. Okey chef. Okey. Dia bagi garing sikit lagi chef. Ini bila tengok kat sini, bila tahap kegaringan tu okey kan. Time sini bila kering, katakan kita nak bagi garing lagi, nak tambah minyak, tambahlah. Kalau tak nak, tak payah tambah. Tambah sikit je minyak kalau nak tambah pun. Kalau kata dia terlampau kering macam ni, tambah sikit minyak lagi. Tadi nampak minyak kita banyak kan? Tengok tak ada minyak kan?
Sekarang kita boleh tambah sikit je. Jangan tambah banyak, nanti bila dah siap produk berminyak, botok-botok nampak minyak lebih daripada kan botok-botok. Bila angkat botok-botok tu meleleh minyak keluar, dah tak sedap sebab kita ada kelapa dengan kerisik. Okey? So kita masukkan kelapa dulu. Chef ni kalau dia tak ketuk-ketuk kan, tak sah. Dia kena ketuk-ketuk. Kan? Dia kena ketuk-ketuk baru sedap dia kata kan. Kalau tak ketuk tak sedap. Sekejap, chef, masuk lagi kerisik dulu Kita masuk kerisik satu sudu. Okey, satu sudu tadi sikit sangat. Kita masuk satu sudu. Lepas tu kita masak air asam. Air asam sikit. Dan kita tuang air sikit. Nanti Chef Yusof dia akan susun dia kita punya daun-daun Kita Yusof daun, letak Yusof daun-daun. Daun pisang, daun ni kita tuang sikit. Okey. Daun yang kita akan susun, kadang orang kata susun macam biasa tak boleh kan. Daun ni kita kena tahu susun. Okey. First kali kalau ada daun meninjau, masuk daun meninjau dulu. Daun meninjau masuk dulu. Lepas tu baru daun mengkudu. Okey, sini tak ada daun mengkudu. Kita masuk daun daun pucuk ubi. Patutnya bawah tu 2 daun sebab 2 daun tebal dan rasa pahit-pahit kan. Dan satu lagi daun daun mengkudu ni dia pahit. Kalau daun meninjau dia punya rasa sedap. So 2 tu mesti ada layer. Kalau kita letak last, nanti kita punya ikan atau kita punya telur tu kan, dia akan rasa pahit. So ini daun tu teruk bawah, biar pahit tu naik atas pelan-pelan. So kita letak daun kita punya daun pucuk ubi. Lepas tu kita letak tenggek burung kan, tenggek burung. Kita letak daun selasih kan. Lepas tu kita letak daun kesum. Lepas tu baru kita letak kita berempah, kita bungkus, kita masuk dalam tu, baru kita lipat dan kita kukus. Okey. Sekarang kita nak masukkan rempah. Okey. Rempah kari. Masuk 1 sudu setengah Okey chef, kacau. Jangan masuk lebih. Nanti tak rasa botok-botok, rasa kari. So kita masuk tu, kita tuang air sikit. Okey. Lepas tu kalau kita tengok garam dan gula. Garam secukup rasa, gula secukup rasa. Kan? Kalau kita pandai main garam gula, ikut tekak lah. Ada kuat masin, ada yang tak kuat masin. Chef bagi tengah-tengah, boleh? Tengah-tengah garam, gula. Okey. Okey, tuang air sikit, bagi dia sebati. Lepas tu kita akan letak dekat dalam kita punya betul-betul. Cukup Sok buat 5. Daun ni jangan lupa Sok. Daun kunyit. Kita masukkan. Daun kunyit, kesum, selasih. Itu campur 3 rasa sedap. Kalau pergi dekat tempat lain, saya tak tahu itu resipi asli atau tidak. Dia masuk daun limau purut pun ada. Cuma yang dia tak masuk daun pandan. Yang daun limau purut dia masukkan pun ada. Tapi terpulang. Kan? Ada dalam Johor, kalau pergi dekat area-area sebelah Mesing ke atas, ada pula daun limau purut. Tapi kalau di bawah tidak ada. So terpulanglah. Ini kalau yang warisan memang tak ada. Dan cuma dia ada 3 daun yang tak ada dalam ni. Daun buas-buas, mengkudu dengan daun apa? Meninjau. Itu je. So kita buat nanti, kita masukkan dalam ni, kita akan letak siap dah off.
Sikit lagi. Bau macam sedap. Bila masak, satu lagi tips masak kita tengok dekat sini warna. Warna ada setengah tu pucat. Bila pucat maksudnya gula tak cukup. Kalau pucat gula tak cukup, rempah kurang. Tambah rempah, tambah gula. Itu cara dia masak. Sebab tu kadang-kadang orang tengok dia tak cukup cantik kan? Bila tak cukup cantik, itu maknanya gula kurang. Tapi kalau terlampau garing, terlampau terang, nampak terlampau gelap, itu gula terlebih. Itu cerita macam mana yang dalam masakan. Okey, chef. Okey, dah rasa? Belum? Saya rasa dulu Tak sedap, saya bagi tahu. Kalau sedap, saya buat tak tahu. Tambah gula lagi. Sikit lagi. Ada setengah tu dia nak letak perisa. Apa perisa macam Pak Haji ke kan? Perisa macam perisa ayam ke apa ke, itu boleh terpulang lah. Tengok orang dia nak shortcut kan, dia letak tu jalan je. Yang penting masak tu resepi macam ni, dia punya garam gula sendiri letak. Kalau macam ni dia tengah-tengah. Kalau rasa yang kuat masin tu kan, dia kata chef masin lah chef. Chef tu nak kahwin dah. Okay, tu je. Okay chef, kacau sikit dah boleh off api. Lepas tu kita pakai mayong ni telur mayong. Ni telur mayong. Telur mayong ni dia macam bol. Apa bol? Yang kalau kita minum apa tu? Boba bol. Dia macam itulah, macam boba bol ni. Kan? Kau jangan ambil ni kan, buat macam boba bol. Kan? Ini telur mayong. Kan dia buat macam boba bol pula kan. Telur mayong ni, ada siapa yang tak biasa tengok telur mayong, saya tunjuk. Okey? Saya tunjuk chef. Tengok telur mayong. Nak cari telur mayong, cari chef ni. Presiden. Dia tahu kat mana dapat. Okey. Dalam botok-botok ada setengah dia suka blend. Okey. Ada setengah dia tak blend. Ini yang dia punya kelapa tak blend Kita boleh rasa tu tengok. Botok-botok punya tu telur mayong. Okey. Esok dah. Okey, chef, ini kita letak sikit, nanti kita letak telur mayong Buat 5 5 lah, nak ramai ni. Dia buat 5 okey. So, kita letakkan kita punya daun ni. Bagi dia wangi nanti. Okay, chef, ni dulu chef. Tak sini, tak atas ni, tak atas ni dulu, letak dia. Banyak sikit tak apa. Tak rempah lebih sikit. Okay, dah cukup. Yang okay, kita ratakan kita punya ni. Lepas tu kita letak telur mayong Okay. Okay, kita letak telur mayong. Meleleh orang tengok telur mayong nampak. Nampak tu. Boleh close up sikit bang. Ni nampak telur mayong. Kan? Ya? Dapat insya-Allah. Dapat insya-Allah. Telur mayong kita bagi lebih. Sedap telur mayong ni.
Okey. Ambil lagi telur mayong. Okay, chef, gulung chef terus masuk dalam tu. Kalau siapa nak rasa apa fish oil kan, nak pecah dalam mulut, boleh masuk telur mayong lipat lepas tu kita masuk dalam kita punya dia. Tak ni. Okey. Boleh. Okey. Kita lipat. Kita letak lagi. Telur mayong. Telur mayong tu. Buat sikit lagi. Tambah dekat telur mayong. Tambah sikit. Boleh buat kat rumah, boleh pergi pasar tani jual. Kan? Sajian warisan. Ingat yang kita buat ni, dia ada satu teknik lagi, dia panggil retort. Retort method Botok-botok boleh hantar sampai ke London. Tak basi tanpa peti ais. Boleh juga buat. Tapi dengan kaedah, dia panggil kaedah retort. Itu pun boleh. So sini kita buat kaedah ni, kaedah simple ni. Ni kaedah yang biasa ni, kita makan, kita boleh jual. Kalau kukus, dia tahan lama. Tapi kalau kukus, masuk dalam satu plastik tu, dikukus bersama plastik ataupun dibuat retort bersama plastik, dia boleh tahan lama. Hantarlah mana-mana. Sekali masuk 5-10, sekali jalan. Lepas tu post DHL pergi mana-mana. Tapi plastik tu pastikan dia aluminium punya base. Kalau boleh nampak, tak boleh pergi. Yang penting kita aluminium base, baru dia lepas peringkat antarabangsa. Okey. Ini dah siap. Kita masukkan dalam kita punya kukus. Sementara kita kukus ni kan, nak masak, kita buat bamia. Okey. Boleh chef? Letak satu, jalan. Okey, dah. Bungkus chef. Tak, bungkus. Okey. Okey. Bungkus. Alright. Lipat. Lepas balikkan. Ni. Balikkan. Buat satu lipatan lagi tak apa. Ambil ada lebih Okey. Sekarang kita masa untuk nak masak dia. Selepas kita lipat ni, kita terus masuk. Ini dah boleh masuk dalam terus. Dan kita akan masak satu lagi resipi, iaitu resipi bamia. So benda-benda ni kita tutup dulu. Okey. Okey. Okey, dalam resipi bamia ni, kalau tengok dekat sini, kita ada bahan-bahan kan. Santan, kita ada minyak sapi kan. Kita ada bawang merah, bawang putih, kita ada minyak sapi ni, kita ada rempah biryani, kita ada rempah kari, dan dalam ni kita ada tomato, bendi dengan daun ketumbar. Dan lepas tu kita ada kita punya lada sula, kita ada gula, kita ada rempah ni. Rempah ni penting dan satu lagi kita ada garam. Bawang-bawang ni kita, walaupun kita ada bawang yang blender, tapi kita tetap pakai bawang yang kecil ni. Sebab ini kita nak wangi, kita nak wangi. Dan kita ada daging iaitu daging kambing. Daging kambing ni kita rebus sampai lembut. Okey, lepas tu kita potong-potong untuk masak dengan bamia. Okey. Bamia ni biasa makan kima tak? Kima kambing. Kan? Kima kambing macam itulah dia punya kaedah dan cara dia. Okey. So, yang penting yang pertama sekali kita kena mayangkan kita punya bawang ni.
bila potong mayang halus-halus, jangan kita tebal-tebal. Sebab mayang halus-halus dia lagi cantik, lagi sedap. Okey. Lagi satu, bila potong dia kena ada cara dan ada gaya. So cara potong kan, jangan ikut chef kalau tak biasa, nanti terpotong jari kan. Kalau nak ikut chef juga kita belajar kan, belajar kat YPJ cara potong kita kalau ada kaedah dia, tak payah tengok orang tak apa kan. Bukan belagak tengok orang, bukan. Sebab apa? Potong bawang menangis, tu kan tengok orang. Okay. So potong bawang. Lepas tu nanti kita terus start kita masak dia punya ni Okey. Salah satunya kita dah masak, kita dah goreng. Pastikan bawang yang kita goreng ni garing. Daging banyak chef? Boleh anak ramai chef. Boleh kot sikit-sikit tu kan. Okey. So, lepas tu bawang putih, kita pun mayang. Walaupun dah di blend ada, dua-dua kita masuk. Okay, dua-dua kita masuk So, kita akan masak kita punya bamia ni guna ni boleh tak ada masalah kat situ Yang penting masa masak bamia, minyak kita tuang bagi rata permukaan. Setiap masakan minyak kita bagi rata dalam permukaan. Kalau tidak, kita punya masakan tu dia punya warna tak berapa cantik. Warna permukaan ni sebab kita pakai besar, kita masak banyak, kita nak bagi dia lagi cantik. Okey. Okey. Panaskan minyak dulu. Lepas tu kita kena goreng bawang ni sampai garing. Bawang sampai garing, tomato kita potong. Nanti kita akan tunjuk cara masak dia. Kita ada bawang merah dan bawang putih sini, kita pakai yang tadi punya kan, dan kita ada rempah kari kat sini. So yang penting masuk je minyak, yang ni masuk dulu. Iaitu kan kayu manis kan, bunga lawang dengan kardamon. Tahu kardamon? Buah pelaga. Nama dia kardamon ini kita kena masukkan dulu. Masuk dulu, garingkan dia. Masak dia. Bila minyak ni dah ada wangi dia, ini dipanggil infusion. Kalau dalam bahasa chef, dia panggil infusion. Infusion adalah extraction daripada benda ni. Baru kita punya minyak wangi, baru kita boleh masuk bawang. Barulah bawang tu dia panggil bawang roast. Yang kita goreng tu wangi dia naik. Kejap kita barulah kita baju. Dah masuk lah semua? Semua dah Okay. Kita sekarang ni kita tengah goreng kita punya rempah tadi awal-awal kayu manis kita letak dulu. Nanti bila dia dah meletup-letup ni semua, baru kita masukkan kita punya bawang. Ini kaedah masak macam mana kalau kita nak masak benda-benda yang merupakan yang penggunaan macam masakan India, masakan Arab. Masukkan ni dulu. Nasi biryani pun sama, masukkan kayu manis dulu. Kalau kayu manis tu tak masuk, last masuk dia lambat, dia nak extract. Bila dia kena minyak, dia akan buat ada extraction. Itu yang penting. Sebab tu kita kata bila masak, kenapa dia sedap? Sebab kita kena tahu kaedah dan teknik yang betul. Okey? Okey. So bila kita masak ni goreng dia kan. Banyak orang tanya saya, Chef, kayu manis ni goreng sampai garing ke? Macam mana nak tahu kayu manis ni garing? Dia terbuka ke? Kan? Tak payah. Kayu manis tak sampai garing. Goreng, dia meletup minyak tu, kita dah tahu. Kita masukkan kita punya bawang dengan bawang putih. Masuk macam ni.
Kita masukkan bawang kita macam ni. Nampak kan? Nampak dalam kan? Macam ni Okey. So goreng sampai garing. Sampai dia betul-betul garing. Bila dah kita tengok sampai dia punya bawang tu dia goreng, bila dia dah macam crispy tu, baru kita masukkan kita punya bawang merah. Bawang merah yang kita blend tu baru kita masukkan. Saya nak tunjuk macam mana bentuk bawang yang kita kata separa garing. Kan? Kalau tengok ke sini bawang ni kan, sampai separa garing dia punya warna golden, warna keemasan tu. Kalau tak sampai warna keemasan, jangan masuk. Apa masakanmu sama, asam pedas pun sama. Masak, pastikan bawang tu garing. Kenapa garing? Bila garing, air dalam bawang sudah tiada. Betul? Baru kita boleh masukkan yang lain. Ni tengok dia dah garing tu baru kita masukkan bawang merah. Masukkan bawang merah Okey, 4 sudu bawang merah. Tak apa, nanti resipi kita akan bagi kepada Yayasan Warisan Johor. Lepas tu resipi tu dia masuk ke dalam tu, semua boleh tengok dalam resipi tu sendiri. Nanti boleh ambil je. Dia dalam online kan? So online. So kalau tak ada Yayasan Warisan Johor pun, kita masuk dalam Tourism Johor pun ada. Boleh, dia ada pautan kan? Tourism Johor boleh. Kita masuk 2 sudu bawang putih. Lepas tu kita ambil rempah dia. So sebelum kita masuk rempah ni, kita potong kita punya tomato. Potong tomato masuk tomato dulu. Goreng tomato sampai layu, baru kita masuk ke rempah-rempah lain. Okey, kita masuk tomato. Gaul tomato dengan bawang tadi sampai garing sampai tomato tu lucut daripada dia punya kan, dia punya kulit. Itu penting. Bendi nanti dulu, tapi masuk tu dulu. Okey. Alright. Okey. Saya letak sini dulu. Kita masuk, kita main tomato dulu. Bila masuk tomato, rasa dia memang sedap So nanti ni okra okra tu potong slice. Boleh. Tangan dulu. Okey. Goreng sampai dia punya tomato layu. Itu penting. Goreng sampai tomato dia layu. Bila dah siap macam tu, goreng sampai layu. Bila dia dah terkeluar sikit, dia dah layu tu, baru kita masukkan kita punya rempah biryani. Bila sementara kita gaul tu, masukkan jintan manis. Jintan putih kecil, jintan manis dia besar. Kan? Kita masukkan jintan manis. Okey. 1 sudu kecil cukup. Okey. Untuk jintan manis. Lepas tu nanti bila dah siap, baru kita masuk lada sula dengan rempah-rempah ni. Okey. Last sekali bila dalam bakmia ni, ini kita kena kawal. Ini lemon juice. Jus lemon. Lemon ni kalau tak kawal, nanti muka bonyok. No. Bila makan dan so lemon ni kena jaga. Sikit masuk sikit, bila kita rasa dah sampai, baru kita stop dia punya tu. Okey, dapat tak susah, senang aja kan benda-benda ni. Alright. Chef, dah layu belum? Dah dekat layu. Sikit lagi layu. Okey. Bila dah siap, kita akan kacau kita punya ni. Kita akan masukkan kita punya rempah. First sekali kita masuk rempah biryani.
Rempah berani dalam 2 sudu setengah. Okey. Okey, masuk rempah berani 1, 2 setengah. Lepas tu rempah ni kita masuk 1 sudu. Rempah kari masuk 1 sudu dulu. Kacau, lepas tu kita letak kita punya lada sula, kan? Okey. Setelah siap, kita ada 2 kegunaan. Satu kita pakai susu, satu kita pakai santan. Boleh pilih antara 2. Yang mana yang ada alergik susu, kita pakai santan. Yang mana yang tak nak pakai santan, kita pakai susu. Dua-dua lemak. Cuma yang lemak yang sedap adalah santan. Itu je. Kan? Okey. Sebelum kita buat lebih-lebih, kita letakkan kita punya minyak sapi. Okey. Masukkan minyak sapi. Orang tanya, "Chef, kenapa tak masuk awal?" Kan? "Chef, kenapa tak masuk awal?" Sebab minyak sapi ni datang daripada susu. Kalau masuk dengan minyak biasa, dia kalah. So biar dia masuk last. Sebelum kita masuk yang lain tu, biar baru dia masuk, bau dia punya wangi naik. Itu cerita minyak sapi, kan? Dia bukan masak nasi biryani. Nasi biryani masak awal. Ini dia masuk pertengahan. Okey. Okey. So kita potong kita punya ni, kan? Santan kita. Masuk sikit santan. Okey. Dan kita masuk air. Okey. Dah siap semua, kan? Kacau tu, baru kita masuk garam dan gula. Setengah orang nak pakai Pak Haji ke apa, itu terpulang nanti kat rumah. Kalau kat sini kita pakai garam gula je, kan? Garam dan gula. Dia warna dia menarik. Kalau tengok kat sini kan, warna dia naik. Itu dalam TV. Kalau tengok live, warna dia naik. Lepas tu kita nak bagi dia rata cepat, kita tuang air sikit. Lepas masuk dalam tu, chef rasa sikit, chef. Kan termasin kan, orang kata chef nak kahwin. Kita masukkan kambing. Kambing yang dah rebus. Dia ada 2. Setengah orang pakai kambing yang rebus, potong-potong, cube. Ada setengah lagi dia pakai yang dah blender. Tengoklah macam mana nak makan, kan? Lepas tu baru kita masuk kita punya okra. Okra dengan daun ketumbar. Alright. Dah. Okay. Okay. So kita masuk kambing. Masuk kambing, kacau. Kita masuk kita punya bendi. Chop. Masakan ni biar ada manis sikit sebab kita ada abang lemon. Abang lemon ni dia ni sikit. Okay. So bila kacau dulu sikit. Okay. Lepas abang lemon ni dah okey, kita masukkan sikit lemon, lemon juice. Kacau. Dah masuk lemon. Kenapa masuk lemon juice? Sebab kita ada kambing. Bila kambing kita pakai lemon juice supaya dia tak terlampau tinggi kolesterol dia, dikawal. Orang dulu dah pandai pakai lemon-lemon ni. Kita je belum belajar lagi, kan? So kalau orang dulu dia kenapa dia letak lemon, letak ni? Ada letak kaskas, betul? Betul tak? Dia letak kaskas, lepas tu dia letak koma-koma. Biasa dengar tak? Koma-koma, saffron tu dia letak. Kenapa dia letak saffron? Sebab saffron tu dia matikan apa, kepala punya pening tu. Bila makan kaskas sedap, tiba-tiba datang saffron, dia ratakan dia punya tu. Okey? So dah masuk tu, kita masuk bendi. So kita kacau. Okey? Nanti kita boleh rasa lah. Nanti chef saya akan bawa pergi rasa. Okey?
Tak sedap bagi tahu, kalau sedap buat tak tahu. Ini kita buat dalam bentuk basah-basah sikit sebab nak ada kuah. Kalau nak bake kering pun boleh, nak basah-basah macam ni boleh. Jangan terlampau berair. Bila masuk dia akan meliut sebab daripada bendi, kan? Sebab tu bila tengok kat sini, sebab kambing ni dengan ni dia dah blend okey. Sikit tambah, potong steam sikit. Okey, dah siap. Okey, nanti kita ni pakai piring kita bagi rasa So nak rasa sudu kecil dia. Sudu kecil tak ada. Tak ada ada pun tak banyak sikit-sikit lah kita kongsi-kongsi boleh? Boleh? Anak ramai nak rasa. Yang penting mak-mak kena rasa. Betul je? Rasa dulu. Tak rasa tak tahu, kan? Cuma kata tak kenal maka tak cinta. Dia kena rasa baru dia jatuh cinta dengan bamia ni. Ini bamia simple Ada bamia yang 2 lagi banyak rempah. Ada bamia ni Johor ada 3 bamia. Terpulang nak yang mana? Ini antara asas bamia. Nak shortcut punya bamia ada, nak long cut pun ada. Kadang-kadang kita tengok kita nak ni pun okey juga. Okey. Rasa dah okey, off api okey. So bila dah ni okey, kan? Kita punya bamia pun sudah okey. Nanti kita masak lain bang Okey, rasa ngam-ngam. Okey, siapa nak kuat masin tambah garam. Siapa tak nak biasa-biasa je. Okey, ini rasa, bagi saya ini rasa ngam-ngam. Okey. Okey, cukuplah rasa ni, sedap. Nak rasa bamia kan? Okey, last sekali dalam bamia ni adalah taburan rempah biryani. Selalu rempah biryani dia ada gajus, dia ada ni dalam kan? Ambil tu rempah atas. Jangan lebih, sikit je rempah ke atas sebelum sajian. Sebelum disaji, dia letak ke atas sikit. Itu lepas tu kita boleh bagi makan. Okey? Okey, chef. Letak dalam piring. Buat 2 piring boleh? 2 piring esok letak tu, ketumbar dulu chef. Masuk ketumbar. Ketumbar. Daun ketumbar masuk. Ambil masuk daun ketumbar dalam. Kacau tu kita terus serve dalam pinggan okey. Okey. Ada nak tanya apa-apa? Ya? Dia ada 2 cara. Yang botok-botok ni. Botok-botok ada 2. Satu kelapa blend. Tak. Dia tak jadi macam pais. Nanti rasa tak? Dia tak jadi macam pais. Dia ada 2 cara kan. Satu dia blend. Satu kalau tengok yang kita tengok orang jual dia blend. Betul? Kalau ni dia tak blend. Dia macam otak-otak. Kalau otak-otak dia ada banyak kan. Kalau kita makan sekarang tak ada kelapa kan. Kalau dulu punya otak-otak dia memang ada kelapa. Kelapa dia tak blend kan. Dia masuk dalam tu kelapa dia gaul-gaul dia otak-otak. Itulah makanan Johor. Makanan Johor kebanyakan kelapa ni dia tak blend. Dia akan masuk macam tu. Ini yang cerita, kalau kita cerita masakan Johor, sebab dia nak kelapa tu berada dalam tu kan. Bila makan terasa kelapa tu lah. Macam tu. Tak apa, nanti kat rumah kita blend. No worry Okay. So, siap chef? Dah masuk dalam ni. Ada satu lagi chef. Nah, ni. Nanti botok-botok kita masuk dalam ni. Boleh? Boleh? Botok-botok dah masak Dah masak? Sikit lagi. Botok-botok ni masak dia bagi lama sikit. Lepas tu baru kita makan sedap. Kita bagi lama sikit lah botok-botok. Okey. Lemon ni untuk nak cut kak. Nak potong apa?
Kan dia punya lemak, kadang kita masak kambing ada bila sejuk dia ada banyak lemak kata kan. Bila masuk lemon dia nak cut benda tu supaya tak memudaratkan. Sebab tu orang Johor dulu dia pakai lemon juice. Dia 2 jus, 1 lemon juice. Kadang dia pakai jus limau nipis. Sebab dia nak potong dia punya. Tak, asam Jawa tak. Asam Jawa tak cut. Asam Jawa tu perisa ni lainnya. Asam Jawa bagi moisture kak. Moisture dalam badan dia. Tapi kalau tu dia cut. So kita makan taklah sakit kepala kan. Macam tu cerita dia. Okey? Okey kak? Sedap. Alhamdulillah. Syukur. Makan roti sedap. Chef, dia orang tanya ada roti tak? Terbatuk chef dengan roti. Ya? Kari ikan. Kari ikan apa chef? Babas Tu ini yang ni. Ni. Ni kari ikan adabi. Adabi boleh, babas boleh, saripah boleh. Semua boleh. Faizah boleh. Asal rempah kari. Yang penting bawang bagi garing. Resipi dia nanti kita bagi. Bamiang. Okey. Ada nak tanya soalan lagi? Ada? Tak ada? Sini bagi rasa dulu. Macam ni Alhamdulillah, syukur. Ya, nak tanya soalan apa dik? Kurang dengar. Sayur bendi Oh, selain bendi, dia macam ni. Masuk ni dalam tu. Kenapa guna bendi? Sebab orang dulu-dulu kuah dia banyak. Nak bagi pekat kuah tu, dia pakai bendi. Cerita tu lah kan. Sebab tu bila kuah tu cantik kan. Ya. Itu potong hotel kak. Kalau potong dekat sana dia potong besar-besar boleh. Kalau potong besar-besar anak ramai tak apa rasa. Anak ramai kan. Saya potong macam tu kan. Okay. Tu Puan Norah nak rasa? Sedap. Alhamdulillah, syukur. Balik nak buat mudah je kan. Mudah je. Okey. Ini sebab kita masak ni kak, dia kaedah. Resepi dah baik dengan penuh kasih sayang. Dengan hati kita buka. Nak tanya lagi soalan? Tanya 1000 soalan. Saya punya Tuan Zul dah sampai. Saya kena gerak. Ada nak tanya soalan? 1000 soalan. Nampak saya punya Tuan Zul kata tunggu nak kidnap saya dah. Okey tuan. Selamat datang Tuan Zul Okey, ada nak tanya? Tanya soalan, tak ada kaitan dalam ni, tanya soalan lain tak apa. 1000 soalan tanya. Botok-botok nak rasa. Okey, kejap Botok-botok nak rasa. Okey chef, tengok. Ambil satu botok-botok chef, tengok. Dia boleh rasa belum? Dia sajian warisan yang kebanyakan kalau kita tahu kaedah makan sajian warisan dia kalau makan tu dia ada kaedah dia. Dia selalu kalau kita buat kajian dalam warisan yang masakan, dia makan dia ada dosis. Kalau umur kita 4 siri, 5 siri, 6 siri, macam mana makanan dia? Dia ada aturan makan. Itu yang banyak kan. Nanti kita share lah kemudian masa tak cukup, nanti kita share lain. Okay. So yang penting kalau kita tahu tentang pemakanan, kita tahu tentang apa kita nak masak, kita boleh masak apa saja. Sebab tu dalam botok-botok dia ada daun-daun, ulam-ulam. Ada yang letak ulam paku, cuk paku lah, ulam ni macam-macam. Itu ulam. Tapi sebenarnya dalam ulam, setiap ulam tu ada khasiat. Sebab tu dia letak disusun ulam-ulam tu. Sebab tu kadang botok-botok, kadang kita makan, kenapa pahit Sebab susunan dia tu. Dia resipi tak salah, dia susunan je. Kan? Bila susunan tu cantik, rasa pun berubah. Sebab cara masak dia infuse. Dia infuse. Okey, chef, botok-botok buka satu.
sedap ni. Dah boleh deh, chef. Dah boleh bagi rasa. Okey, dah boleh rasa. Ni macam okey. Dia makan cari daun terus makan. I like ah. Sedap. Okay, chef boleh makan, keluar je. Keluarkan. Cuma makan botok-botok. Adik-adik yang belakang tu nak makan nanti datang jumpa chef Boleh? Nak ke belakang. Ya, Dik. Nak tanya apa, Dik? Nak tanya apa, Dik? Nak rasa? Nak rasa kejap jumpa chef Sebab duduk belakang nak bagi rasa susah. Okey. Cuma makan botok-botok, makan ulam-ulaman dia. Kecuali satu daun yang makan. Daun pisang. So makan, kita rasa. Sedap. Manyong. Ya kak? Ya, saja dalam kita cik. Ya, dia cikgu. Rasa. Cubit dia. Tak apa. Cubit dengan dia punya kuah, dia punya rempah ni. Cubit. Rasa. Rasa. Sebab ni dia punya kelapa dia tak parut. Bukan tak parut, tak blender. Nak rasa? Chef. Chef. Okey. Bagi rasa dulu ni. Nanti kita ni lagi. Ada lagi dalam. Okey. Rasa rasa. Nanti bamia kita rasa lagi. Ada lagi bamia situ. Ni kita stok, kita hantar belakang dulu. Nanti boleh rasa dekat meja belakang Alamak, sudu pula tak ada. Ya, boleh kak. Nah, rasa ni bamia. Betul-betul ada kejap. Yang mana? Untuk muda. Ada nanti chef saya bagi dalam Yayasan Warisan Johor, dia akan masuk ke dalam tu. Okay kak, no problem. Okey. Boleh Dah rasa betul-betul Belum sampai lagi. Tak apa, chef sana belum sampai lagi. Nanti chef sampai kat sana, banyak lagi tu, sikit-sikit tu kan. Okey. Yang penting segala yang apa kita buat tadi tu adalah datang dari resipi lama-lama, iaitu resipi tu tulisan Jawi dulu. Resipi ni semua daripada tulisan Jawi. Nanti kita rumikan, semua orang dapat baca. Sebab memang tulisan Jawi Semua buku pun buku lama tulisan Jawi tapi nanti kita bagilah kan. InsyaAllah kan. Nanti benda tu boleh tengok dalam tu, kita ekstrak dalam internet, kita tengok dalam tu balik. Okey. Oleh demikian, sekiranya semua dah okey, saya pun dengan berbesar hati kan, ingin mengundur diri dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana dapat hadir bersama di Yayasan Warisan Johor dan menjayakan program Sajian Warisan Johor. Dan untuk kali ini, insyaAllah lain hari dan masa kita jumpa lagi kan, di Kolongan Johor ni. Dengan saya tak asing lagi lah. Sekarang kita jumpa kat Expo, kita jumpa ni bertegur. Mungkin saya pun tak berapa kenal. Cikgu dah pencen pun lupa cikgu. Tapi menang, janji menang cikgu pingat emas kebangsaan dulu kan. So oleh demikian, sebelum saya mengunduri kan, dengan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.